Pasir Gudang, Johor ialah tempat bermulanya salah sebuah pelabuhan terbesar dan terawal di negara ini. Banyak faktor seperti sokongan infrastruktur yang sedia ada, air yang dalam dan tanah yang banyak untuk penambakan tanah menjadi kawasan itu tempat semula jadi untuk membina sebuah pelabuhan. Industri maritim yang berkembang pesat di Pasir Gudang adalah pemangkin utama yang memacu pembangunan kawasan perindustrian dan pembandaran baharu. Ia mula ditubuhkan pada tahun 1973 dengan pembukaan awal kawasan perindustrian seluas 110 luas tanah. Maklumat daripada Majlis Pembandaran Pasir Gudang MPPG menunjukkan bahawa terdapat 800 kilang perindustrian bercampur ringan, sederhana dan berat di kawasan pembandaran yang menjadikan penggunaan tanah untuk industri merangkumi bahagian terbesar kawasan Pasir Gudang. Pada 7 Mac 2019, Pasir Gudang menjadi tajuk utama kerana telah berlaku insiden pelepasan sisa toksik di Sungai Kim Kim yang menyebabkan kira-kira 6,000 penduduk di Pasir Gudang, termasuklah pelajar sekolah di kawasan itu, diserang sesak nafas, loya, pening dan kekejangan otot di tangan dan di kaki. Kebanyakan mangsa dihantar ke hospital untuk rawatan perubatan kecemasan dan sebahagian daripada mereka dimasukkan ke hospital untuk pemerhatian dan rawatan lanjut. Pencemaran itu telah menjejaskan 111 buah sekolah sehingga ia telah diarahkan tutup sementara. Kejadian Sungai Kim Kim melaporkan kehadiran gas acrylonitrile, acronil dan benzin. Bahan-bahan kimia ini berkemungkinan besar digunakan oleh kilang cat, pemprosesan plastik dan racun serangga. Selepas siasatan dibuat, sejauh 1.5 km Sungai Kim Kim yang tercemar dengan sisa toksik dibersihkan dengan sejumlah 1,500 tan air sungai dan 900 tan enap cemar bersama sisa kimia berbahaya dilupuskan. Kaki tangan MPPG, JAS dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bersama-sama mengepam 2.5 tan sisa kimia dari sungai dan menggali tanah yang tercemar di tapak pembuangan. Mereka juga membendung sisa kimia daripada mengalir ke hilir dengan menggunakan bom penghalang minyak melintasi sungai. Syarikat SA Resources Sendirian Berhad dilantik untuk melupuskan sisa kimia dan tanah yang tercemar serta untuk membersihkan sungai. Seperti sedia maklum, kerja-kerja pembersihan di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang ini iaitu lokasi kawasan tercemar ataupun di mana lokasi pembuangan dan pelepasan sisa kimia berlaku sejak 7 Mac lalu. Dan sejak Ahad lalu juga kerja-kerja pembersihan yang diamanahkan kepada pihak kontraktor telah pun selesai dan hari ini seperti sedia maklum dapat dilihat di belakang ini hanyalah pemindahan tanah-tanah yang tercemar ini untuk dilupuskan sama ada di salah sebuah kilang di Pasir Gudang ini ataupun di Negeri Sembilan. Dan Menteri Besar sendiri, Datuk Osman Sapian, ada melawat ke kawasan ini sejurus selepas selesai proses pembersihan sungai ini dan beliau sendiri menunjukkan bacaan kualiti udara di sini kembali kepada normal. Namun pemakaian penutup hidung dan mulut masih lagi perlu diteruskan sebagai melengkapkan SOP yang ditetapkan oleh pihak kontraktor yang dilantik. Dan di sini juga menurut Menteri Besar akan didirikan pondok pengawal bagi tugas memantau dalam tempoh beberapa bulan ini bagi mengelak kejadian sama ataupun insiden ini berulang. Dan ketika ini tidak banyak yang boleh saya berkatakan kerana kerja-kerja di sini hampir selesai dan kontraktor yang dilantik akan berada di sini sehingga esok. Ini kerana kerja-kerja di sini boleh dilihat mereka ini hampir saja selesai untuk memindahkan tanah-tanah yang tercemar di sini. Sekian laporan dari Sungai Kim Kim Pasir Gudang. Kembali semula ke Angkasa Puri. Selepas genap 2 tahun mengalami pencemaran teruk akibat pelepasan sisa toksik sehingga menjadi tajuk utama media dan menarik perhatian seluruh negara, Sungai Kim Kim kembali dinodai.
Penduduk kampung Bukit Pulai, Adli Suri Rabu mendakwa bau busuk dari tumpukan minyak yang dikesan di hulu Sungai Kim Kim hampir sama dengan sisa toksik beracun 2 tahun dahulu. Namun, tidak sekuat kejadian dahulu yang menyebabkan penduduk sesak nafas, loya dan pening. Beliau turut berkata selepas pelaksanaan PKP tahun lalu, air sungai Kim Kim menjadi semakin jernih dan hidupan sungai ada kembali. Namun, sejak sebulan lalu, sungai kembali tercemar dan nelayan mengadu hidupan sungai juga hilang. Beliau dan penduduk kampung berharap pihak berwajib mengambil tindakan awal, buat pemeriksaan mengejut dan intipan bagi memastikan tiada pihak membuang sisa toksik ke dalam sungai ini semula. Penduduk kampung juga ada meninjau tetapi tidak menemui jejak dan kesan kerana kegiatan buang sisa toksik ini dipercayai pada tengah malam ataupun awal pagi, kata beliau lagi. Pada 8 Mac 2021, Jabatan Alam Sekitar JAS Johor telah menggerakkan drone bagi memantau kawasan pencemaran termasuklah di kawasan Kim Kim. Pengarah JAS Johor, Dr. Fahmi Yusof berkata bagi memudahkan pemantauan dan penguatkuasaan, pihaknya meminta penduduk yang terjejas akibat pencemaran segera menyalurkan maklumat. Pada harian sama juga, Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, keadaan itu juga bukan disebabkan pembuangan bahan buangan berjadual seperti insiden pencemaran toksik yang berlaku 2 tahun dahulu. Tinjauan di Sungai Kim Kim pada 8 Mac 2021 mendapati sungai itu yang kembali jernih sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan mulai 18 Mac tahun lalu, kini mulai keruh dengan tumpukan minyak mengalir ke bahagian hulur sungai berkenaan. Katanya lagi, ketika anggota Jabatan Alam Sekitar JAS tiba di lokasi kejadian semalam untuk siasatan, tumpukan minyak seperti yang didakwa penduduk tidak lagi kelihatan, selain tiada bau busuk dikesan kerana hujan lebat sehari sebelumnya telah turun. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man memohon penduduk yang melihat kesan pencemaran, terutamanya di sungai, supaya segera hubungi pihak JAS bagi membolehkan siasatan dilakukan serta-merta. Untuk makluman Sungai Kim Kim, kita telah hantar 15 orang pegawai untuk memantau dan hingga setakat ni sampel air telah pun diambil untuk dianalisa dan kita telah pun membuat tinjauan menggunakan drone dan sebagainya. Hingga setakat ni pencemaran tu dia tidak melibatkan pencemaran bau, hanya warna air saja hitam agak pekat, tetapi pencemaran bau tidak berlaku pencemaran bau lah. Hingga setakat ni kita rasa kita boleh kawal pencemaran tersebut, insya-Allah. Beliau berkata pencemaran itu disedari penduduk sejak 2 minggu lalu sebelum membuat laporan kepada Jabatan Alam Sekitar JAS semalam. Anggota penguatkuasa yang diketuai oleh pengarah JAS Johor turun ke lokasi jam 11 pagi tadi untuk mengambil sampel air. Kementerian tidak akan kompromi dengan mana-mana pihak yang melakukan pencemaran dan pemantauan drone dilakukan bagi mengesan puncanya. Dalam pada itu, Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man telah melancarkan projek perintis wakaf air di Kampung Melayu, Silong Senai, seterusnya menanam pokok bagi mencantikkan Sungai Kim Kim bagi lawatan Sungai Kim Kim di Jalan Keluli 10, Pasir Gudang, Johor. Datuk Seri Tuan Ibrahim melancarkan projek perintis wakaf air di Kampung Melayu, Silong Senai siang tadi. Sementara itu, pengarah JAS Johor, Dr. Fahmi Yusof mengesyaki pembuangan sisa kimia lebih besar berlaku di Sungai Kim Kim ketika ini berbanding insiden 2 tahun lalu. Kesimpulan itu dibuat berdasarkan maklumat penduduk Kampung Bukit Pulai yang melaporkan air sungai berkenaan bertukar hitam sejak sebulan lalu. Sementara itu, bagi memastikan Sungai Kim Kim tidak lagi terus tercemar, Tuan Ibrahim berkata pihaknya akan terus memantau sungai itu bagi memastikan insiden 2 tahun lalu tidak berulang lagi.
Cadangan yang boleh dilaksanakan oleh kementerian dan agensi untuk mengelakkan kejadian ini berulang lagi adalah JS perlu menyiasat semua kilang kimia untuk pelepasan gas toksik secara sengaja ataupun tidak sengaja dan tumpahan bahan kimia cecair berbahaya yang boleh menjejaskan alam sekitar dan orang ramai. Seterusnya, pihak JS juga perlu menyemak rekod pelepasan sisa kimia berbahaya bagi kilang-kilang kimia untuk menentukan sama ada sisa kimia itu dilupuskan dengan betul mengikut peraturan-peraturan kualiti alam sekitar buangan terjadual 2005 di bawah Akta EQA 1974. Dan akhir sekali, pihak JS juga perlu mendakwa kilang-kilang kimia yang sama yang didapati melanggar peraturan-peraturan kualiti alam sekitar buangan terjadual 2005 di bawah Akta EQA 1974.